Bertemu kembali, Top Glove Corporation berhad Top Glove kekal komited dalam memastikan kebajikan 21,000 pekerjanya termasuk warga asing terus dijaga. Pengarah eksekutifnya Lim Chong Guan berkata antara inisiatif dilakukan syarikat itu adalah dengan memperuntukkan sejumlah dana untuk menambah baik kualiti asrama pekerja asing. The Top Glove has taken immediate corrective action and completed the relocation of workers to alternative workers' accommodation. As of February 2021, our company has complied with the Act 446 basic bathroom and other amenities requirements. Jelas beliau, pihak syarikat juga telah menghantar permohonan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM seiring memenuhi pensijilan kediaman CFA. Katanya JTKSM juga akan melakukan pemeriksaan secara fizikal dalam memastikan syarat CFA dipatuhi oleh syarikat tersebut. Dan terdahulu, Top Glove umum keuntungan bagi separuh pertama tahun kewangan 2021 melebihi jumlah keuntungan syarikat itu dalam tempoh 20 tahun lalu. Malah syarikat global itu turut merekodkan pendapatan jualan suku tahunan tertinggi iaitu RM5.37 bilion pada suku kedua berakhir 28 Februari lalu. Pendapatan jualan kumpulan berjumlah RM10.12 bilion melonjak 315% berbanding separuh pertama tahun 2020. Manakala keuntungan selepas cukai mencatatkan RM5.23 bilion melonjak 2,203% atau 22 kali ganda berbanding tempoh sama tahun 2020. Ia peningkatan 336% berbanding suku sama tahun lalu serta peningkatan 13% dari suku pertama tahun ini. Keuntungan selepas cukai yang direkodkan adalah hampir RM2.9 bilion iaitu 24 kali lebih tinggi berbanding tempoh yang sama pada tahun 2020. Jumlah jualan juga berada pada aliran menaik, meningkat sebanyak 19% tahun ke tahun, manakala menurun 7% suku ke suku dipengaruhi pemberhentian sementara dalam pengeluaran di kilang Meru Kelang pada November dan Disember 2020. Top Glove pada masa sama mengumumkan pembayaran dividen khas kepada lebih kurang 120,000 pemegang saham awamnya. Pembayaran dividen terdiri daripada pembayaran dividen khas sebanyak 20%, tambah 50% berdasarkan dividen polisi syarikat membawa kepada jumlah bayaran dividen sebanyak 70%. Dividen tersebut berjumlah 25.2 sen sesaham dengan tarikh pembayaran pada 6 April depan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyeru dan menggalakkan lebih ramai pemilik perniagaan untuk mengembangkan perniagaan mereka menerusi model franchise mikro dan mampu milik. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata konsep itu bukan sahaja memberi peluang peniaga meluaskan perniagaan tetapi juga dapat melahirkan lebih ramai usahawan franchise khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya pada masa sama kementerian juga menyeru usahawan franchise sedia ada untuk memperkenalkan pakej franchise baru yang mengenakan modal permulaan dan kos pakej franchise yang lebih rendah dalam usaha menggalakkan lebih ramai anak muda serta golongan M40 dan B40 menceburi perniagaan itu. Beliau berkata KPDN HEP serius dalam usaha membangun serta memajukan perniagaan franchise di negara ini, terutama modal franchise mikro dan mampu milik yang melibatkan modal permulaan dan kos pakej franchise yang lebih rendah iaitu di bawah RM100,000 bagi franchise mampu milik dan RM50,000 bagi franchise mikro. Dalam pada itu, KPDN HEP turut memperuntukkan RM5 juta tahun ini untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan seperti latihan, advokasi dan khidmat nasihat yang diperlukan franchisor dan franchisee. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi kios franchise Cheese U di perkarangan Kementerian Kewangan Putrajaya iaitu kios pertama bagi jenama perniagaan tersebut. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda sudah memiliki sebanyak 77% saham dalam FGV Holdings Berhad menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad. Ini bermakna Felda hanya perlukan kira-kira 13% lagi pegangan saham syarikat peladangan itu bagi proses nyah senarai FGV daripada Bursa Malaysia. Menurutnya, pegangan majoriti saham itu juga selari dengan hasrat kerajaan untuk membantu Felda memulihkan serta memperkukuh kedudukan kewangannya yang akan turut memanfaatkan kalangan peneroka. Dan salah satu daripada caranya ialah untuk menstrukturkan semula pinjaman dengan mengeluarkan sukuk. Sukuk ini dijamin oleh kerajaan 9.9 bilion
Sukuk ini akan dikeluarkan 3 kali. Kali pertama ialah hujung bulan ini, bergantung kepada keadaan pasaran. Tujuannya ialah untuk mengurangkan beban hutang FEDA. Jadi apabila beban hutang FEDA kurang, maka akan mengukuhkan kedudukan kewangan FEDA, maka penukar FEDA pun akan mendapat faedah. Ya. Mengulas lanjut, Mustafa berkata senarai hutang peneroka Felda dijangka akan diumumkan pada Mei depan selepas proses audit firma akauntan selesai. Selain itu, Felda juga dalam proses melakukan transformasi dari sudut pengurusan, kecekapan, pentadbiran dan kewangan bagi memulih semula kedudukannya. Dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited untuk menyumbang kepada peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK melalui Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom dengan meningkatkan nilai profesionalisme dalam koperasi. Pendekatan ini akan menggalakkan lebih ramai golongan profesional terlibat sama dalam sektor koperasi untuk mewujudkan sinergi bersama koperasi biasa. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ini akan membuka peluang kepada lebih banyak sektor terlibat seperti pertanian, pembinaan, perdagangan mahupun korporat. Jadi kalau gabungan ini mempunyai profesional yang saya sebut di bawah Seksyen 8 ini, daripada 20 sekarang kita kurangkan hanya kepada 5 orang saja, memudahkan pihak profesional ni dengan kawan-kawan dia bergabung dengan koperasi biasa yang mempunyai dana yang besar. Mereka walaupun kecil tetapi 5 orang saja tetapi tidak mempunyai dana yang besar, bergabung sama dengan perkhidmatan kebijaksanaan mereka, kepandaian mereka, background mereka, dia boleh membantu koperasi-koperasi biasa itu terlibat dengan apa-apa bisnes yang saya sebut tadi, iaitu terlibat dalam big business sector. Contohnya mengambil alih share daripada syarikat-syarikat public listed company yang maju di luar sana, sama ada menerusi channel kerajaan atau mengambil dengan secara membeli saham, kerana mereka mempunyai dana yang cukup. Banyak koperasi kita, bahkan SKM sudah mengenal pasti. Semenjak saya masuk kementerian ini, saya minta SKM kenal pasti koperasi-koperasi yang mempunyai dana yang mencukupi. Jadi dengan sendirinya apabila terlibat dengan corporate sector yang besar ini, dengan sendiri koperasi itu akan menaik tahapnya sendiri, kebolehannya sendiri. Dan dalam masa yang sama, bolehlah kekayaan, keuntungan dan kemampuan itu dibahagi-bahagikan kepada ahli-ahli yang ramai. Pendekatan transformasi ini juga jelasnya antara usaha untuk meningkatkan sumbangan perolehan koperasi kepada ekonomi negara sehingga RM100 bilion menjelang 2030. Untuk mencapai hasrat itu, latihan, hikmat nasihat serta pengauditan koperasi akan dipertingkatkan. Dan saya telah memberi arahan kepada SKM supaya memperkukuhkan pengauditan dalaman koperasi. Pengauditan dalaman ini dipantau oleh pihak Suruhanjaya Koperasi dengan menerusi sistem undang-undang yang sedia ada pada kita. Ya, apa yang berlaku di sini ialah latihan. Ialah latihan, profesionalisme. Bahkan saya telah memberi arahan kepada pihak Suruhanjaya untuk melihat tiap-tiap lembaga koperasi sebelum mengambil alih menjadi lembaga mesti menerusi proses, ada latihan, ada familiarization untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang dan pengauditan dan sebagainya. Dan jauh daripada itu, bahkan SKM telah menjangkau keluar daripada bidang ini. Dia keluar lagi untuk menasihat macam mana nak mempertingkatkan prestasi bisnes tiap-tiap koperasi itu sendiri. Dan sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjangka jumlah pengusaha mikro dan tidak formal akan meningkat kepada 2 juta individu susulan pandemik COVID-19 ini. Ini didorong penggunaan digital yang merancakkan lagi perniagaan mereka. Justru beliau berharap kerajaan akan beri peruntukan tambahan bagi melatih lebih banyak lagi individu ke arah penggunaan digital. COVID ini mendorongkan pergerakan manusia yang berniaga. Kalau tidak mengadap kepada e-commerce, tidak masuk ke pendigitalan, dia akan kehilangan dan kerugian. Tetapi cabaran yang terbesar dihadapi oleh kementerian ini ialah daripada sumber. Ya? Kerana banyak sumbangan kerajaan yang dilulus oleh pihak kerajaan yang menyangka mempunyai pemikiran bahawa keperluan itu amatlah besar, iaitu daripada 100 hingga
juta untuk penjiditalan syarikat-syarikat kecilan. Tetapi di bawah PKS ni, saya tidak melihat perkara ini besar sangat. 1,000 kali 5,000 dah mencukupi bagi saya. Dan kita setelah berbincang dengan pihak MOF, saya dah bincang dengan dalam bangkit perkara ini dalam kabinet, supaya kerajaan beri peruntukan yang berlebihan untuk penjiditalan ini kepada pihak mikro dan informal di luar sana. Bayangkan, pada tahun 2019, kita mempunyai 1.26 million informal di luar sana. Tetapi selepas sensus 2020 ni, saya cukup yakin dia akan meningkat hingga 2 juta pun ada. Jadi inilah perkara-perkara yang 80% daripadanya orang B40 di luar sana, kebanyakan orang Melayu dan Bumi Putra, yang perlu kita bantu soalan e-commerce, pendigitalan, dan kementerian saya berupaya menerusi agensi-agensi semacam SME Corp, InScan, tekun, melatih, membimbing, handholding mereka ini untuk mereka terlibat dengan pendigitalan ini dan e-commerce. Dan sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkafli. Salam hormat.